Apa tagline kamu? Bagus bah. Bagus bang. Baik, terima kasih DJ Rubiah di Konti Siaran Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekali lagi kami berlintas langsung dari studio mini RTM Sabah ya di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Menantikan detik yang cukup bersejarah pada malam nanti. InsyaAllah kita akan bersiaran secara langsung juga untuk sambutan Hari Malaysia untuk tahun 2021. Dan Alhamdulillah seperti yang kita war-warkan kepada anda, hari ini ada tetamu yang cukup istimewa bersama-sama dengan kita hari ini, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek selaku Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, merangkap pengurusi jawatan kuasa kerja sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam Saad. Apa khabarnya Datuk Seri? Alhamdulillah saya sihat Saya Datuk pun Seri. alhamdulillah sihat juga. Alhamdulillah sihat Datuk Seri. Sampai di Sabah bila Datuk Seri? Sampai di Sabah semalam. Semalam. Tetapi oleh sebab cuaca di Kota Kinabalu ni tidak mengizinkan untuk penerbangan kami itu mendarat. Jadi terpaksalah berlega-lega di ruang udara Kota Kinabalu sejam lebih. Lepas tu pergi Labuan. Berlega sekejap di Labuan, landing kat Labuan, isi minyak. Lepas tu patah balik ke Kota Kinabalu. Jadi keseluruhan perjalanan waktu penerbangan itu hampir 6 jam. Hampir 6 jam Datuk Saya Seri. ingat sampai Tokyo lah tu kalau ikut flight biasa. Kan? Baik. Dan yang pasti Datuk Seri merupakan antara insan yang cukup penting sebenarnya untuk memastikan perjalanan sambutan Hari Malaysia 2021 pada malam ini berjalan dengan lancar. Jadi Datuk Seri, Sabah sekali lagi diberi penghormatan untuk meraihkan ataupun menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Kita sudah meraihkan Hari Kebangsaan 31 Ogos setiap bulan pada setiap tahun sebenarnya, setiap tahun. Jadi apa agaknya signifikan kita menganjurkan ada sambutan Hari Malaysia ni Datuk Seri? Terima kasih saudara Saad. Jadi seperti mana kita sudah maklum, saban tahun kita akan menyambut dua sambutan yang begitu penting dan bersejarah untuk kita rakyat Malaysia. Iaitu pertama sekali adalah sambutan Hari Kebangsaan. Seperti saudara sebutkan tadi, iaitu pada 31 Ogos setiap tahun kita sambut. Betul. Dan Alhamdulillah kita telah pun berjaya menyambut sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Pahlawan Putrajaya pada 31 Ogos yang lalu. Dan Alhamdulillah majlis berjalan dengan lancar walaupun dalam skala yang kecil. Dan sambutan kedua adalah sambutan Hari Malaysia yang disambut juga pada 16 September setiap tahun. Saya juga ada ditanya kenapa kita sampai sambut dua sambutan ini. Betul. Sebenarnya kita kena faham bahawa Persekutuan Tanah Melayu mula merdeka pada 31 Ogos tahun 1957. Maknanya tanpa penyertaan daripada Sabah dan juga Sarawak. Dan Alhamdulillah pada 16 September 1963 tertubuhlah Malaysia sendiri. Gagasan Malaysia, yang mana sebenarnya Malaysia sebelum itu disertai oleh Sabah dan Sarawak, Brunei dan juga Singapura pada mulanya. Tetapi walau bagaimanapun selepas itu kita pun tahulah sejarahnya, iaitu Brunei dan Singapura mereka keluar daripada gagasan Malaysia itu sendiri. Tinggallah Sabah dan Sarawak dan juga semenanjung Malaysia. Jadi bagi kita mengingati detik bersejarah itu, maka kita sambutlah kedua-duanya setiap tahun. Dan oleh sebab kita memang dari segi perbaduan di Malaysia ini tidak ada masalah. Jadi sudah tentu tidak ada apa isu yang yang berkaitan dengan sambutan kedua-dua majlis ini. Dan ini adalah merupakan satu majlis sambutan yang mana akan dapat memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia sendiri. Jadi sebab itulah kita tiap tahun kita akan sambut perayaan ini. Cuma kebiasaannya sambutan Hari Malaysia ini disambut secara bergilir-gilir antara Sabah dan Sabah dan juga Sarawak. Tetapi pada tahun 2018 Jemaah Menteri telah memutuskan supaya sambutan ini digilirkan juga yang melibatkan mana-mana negeri di semenanjung Malaysia. Jadi insya-Allah tahun depan saya ingat saya ingat bila kita akan cadangkan tahun hadapan untuk sambutan Hari Malaysia akan diadakan
di salah sebuah negeri di semenanjung Malaysia, tetapi ini bergantung pada keputusan Jemaah Menteri nantilah. Baik. Okey. Itu signifikan sambutan perayaan Hari Malaysia. Bila bercerita berkenaan dengan sambutan, kita tidak boleh lari dengan logo sebenarnya, Datuk Seri, kan. Jadi logo dan juga tema pada tahun ini sama juga seperti tahun lepas. Bertepatan juga saya kira dengan kita punya pandemik sekarang ini. Jadi mungkin Datuk Seri boleh terangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan tema Malaysia Prihatin tu, Datuk Seri. Ya, untuk tahun ini Jemaah Menteri itulah telah bersetuju dengan cadangan Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk kita mengekalkan tema iaitu Malaysia Prihatin dan logo yang sama untuk tahun kedua. Sebab kita memikirkan bahawa tema ini masih lagi orang kata apa masih dalam lagi relevan dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dan selain daripada itu, tema ini juga adalah selaras dengan aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan pertama. Betul. Bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berucap dan memperkenalkan konsep keluarga Malaysia. Jadi sudah tentu tema Malaysia Prihatin ini akan mendukung tema keluarga Malaysia itu sendiri. Tambahan pula kita ni kalau ikut rekod daripada Jabatan Statistik ada lebih kurang hampir 67 tak silap saya etnik di seluruh Malaysia. Betul. Jadi kita meraihkan kepelbagaian ini dengan pelbagai majlis acara-acara. Sebagai contoh bukan saja hari raya dan perayaan-perayaan lain, Christmas, Thaipusam dan sebagainya, tetapi kita meraihkan satu perayaan yang mana diraikan oleh semua bangsa di Malaysia ini. Itu sambutan Hari Kebangsaan dan juga sambutan Hari Malaysia itu sendiri. Dan sambutan kali ini agak unik lah. Sama juga seperti tahun lepas, tapi saya kira cabarannya lebih getir untuk sambutan tahun 2021. Sebab kita tahu kes semakin hari pun alhamdulillah ada penurunan sedikit. Cuma di Sabah ni dia graf dia ada sekejap naik, sekejap turun. Jadi dalam untuk merealisasikan satu penganjuran yang cukup penting untuk seluruh masyarakat di Malaysia ini. Mungkin Datuk Seri boleh kongsi berkenaan dengan cabaran dalam menganjurkan program untuk kali ini. Ya, sudah tentu tahun ini merupakan tahun kedua kita menganjurkan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia dalam kita masih lagi berada dalam pandemik COVID-19 itu sendiri. Jadi merupakan tahun kedua juga kita sambut acara ini tanpa melibatkan orang ramai secara fizikal. Jadi jika kita lihat sambutan tahun-tahun sebelum itu, di mana sebagai contoh bila kita adakan sambutan di Dataran Merdeka, ianya melibatkan kehadiran rakyat Malaysia sendiri daripada pelosok tempat yang hadir ke Dataran Merdeka untuk memeriahkan lagi majlis sambutan Hari Kebangsaan. Begitu juga dengan sambutan Hari Malaysia. Saya contoh yang lepas-lepas diadakan juga di Padang Merdeka Kota Kinabalu, kita dapat lihat ribuan penonton yang hadir untuk memeriahkan dan untuk menyokong sambutan ini. Tetapi apabila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, jadi sudah tentu kita perlulah orang kata akur dengan SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi ini merupakan satu kekangan. Jadi untuk mengelakkan daripada pandemik COVID-19 ini merebak, maka sudah tentu ada beberapa kekangan, ada beberapa restriction yang dikenakan. Jadi pada tahun ini tidak melibatkan penonton secara fizikal, maknanya orang ramai secara fizikal, maknanya tidak perlu hadir. Walau bagaimanapun, mereka bolehlah mengikuti sambutan Hari Malaysia, sama juga dengan sambutan Hari Kebangsaan sebelum ini, yang mana sambutan Hari Malaysia pada malam ini akan disiarkan secara langsung oleh saluran-saluran TV tempatan. Saya contoh RTM akan menyiarkan siaran langsung bermula pada pukul 8.30 malam ini sehinggalah pukul 10 malam akan menyiarkan secara langsung. Dan sudah tentu pelbagai rancangan persembahan telah disediakan untuk sajian para penonton di rumah juga. Mana mereka tidak perlu hadir, tetapi bila mereka menonton di kaca televisyen itu seolah-olah mereka pun telah hadir secara fizikal. Sebab apa, rakaman ataupun siaran langsung itu akan bermula dengan ketibaan Tuan Yang Terutama yang di Tuan Negeri Sabah dan juga Tuan Puan. Jadi mereka akan sentiasa disajikan dengan pelbagai program acara sepanjang majlis pada malam ini, yang mana kita tadi pun telah pun dimaklumkan
akan diadakan di SICC, Sabah International Convention Centre. Ini julung kali kita adakan majlis ini di SICC, Betul. bangunan baru, sebuah Betul. indah. Betul. Dan saya ingat pertama kali diadakan di SICC dan walaupun sebelum ini kita pernah adakan secara dalaman dalam bangunan ataupun indoor tu sendiri, tapi di SICC ini merupakan penganjuran kali pertama lah. Jadi kita bertuah jugalah dapat menganjurkan acara ini walaupun dalam kehadiran fizikal tidak begitu ramai. Betul. Tapi dapat kita adakan majlis ini di bangunan baru di Kota Kinabalu. Baik. Sudah semestinya sekali lagi Datuk Seri yang seperti yang diwar-warkan tadi, malam ni insya-Allah akan bersiaran secara langsung bukan saja di saluran TV, Sabah FM dan juga National FM juga akan bergabung untuk menyiarkan siaran secara langsung, juga menerusi Facebook rasmi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, serta Jabatan Penyiaran Malaysia RTM, dan juga Facebook oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Dan kita juga nak mengalukan sebenarnya kehadiran yang berbahagia, yang berusaha Puan Nurain Haji Bakir, Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah, yang berusaha Puan Nazira Abdullah, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sabah, dan juga yang berusaha Encik Mazlan Abdul Muttalib selaku Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia bersama-sama dengan kita. Satu yang mungkin saya boleh kongsikan dengan pendengar juga ni Datuk Seri, bahawa semua petugas yang amanahkan untuk melaksanakan siaran secara langsung dan semua pergerakan pada malam ini telah pun melakukan ujian calitan dan juga dipastikan untuk mendapatkan 2 dos vaksin seperti yang ditetapkan oleh penganjur. Dan bercerita berkenaan dengan acara malam ini pula, apa yang ingin difokuskan? Acara pada malam ini adalah lebih pada memfokuskan pertama sekali adalah betapa perpaduan itu penting untuk memastikan keamanan di negara kita ini berterusan. Sebab seperti yang sebutkan tadi, kita ada 67 etnik di seluruh Malaysia. Jadi dengan 60 etnik itu sudah tentu budaya yang berbeza dan pemakanan pun berbeza. Betul. Jadi sudah tentu cara berkomunikasi pun berbeza. Tetapi satu yang ada persamaan adalah selaras dengan dalam perlembagaan kita, iaitu bahasa Malaysia adalah merupakan bahasa kebangsaan. Betul. Itulah yang sebenarnya menyatukan kita. Mana daripada segi kesamaan untuk kita menyampaikan sesuatu berlandaskan bahasa kebangsaan, itu bahasa Malaysia. Jadi ini merupakan satu negara yang unik. Saya ingat jarang negara-negara lain yang mana ada kepelbagaian etnik dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah semenjak kita merdeka, kita lihat bagaimana rakyat Malaysia ini dapat hidup dalam keadaan rukun, aman dan tenteram, walaupun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi sudah tentu apabila kita berhadapan dengan musuh yang tidak kita dapat lihat ini, merupakan satu cabaran dihadapi oleh seluruh dunia. Sudah tentu kita perlu memerangi musuh ini secara bersama. Sebab tu kita ada hashtag menang bersama. Betul. Sebab apa? Kalau nak menang kena ada kebersamaan itu. Betul. Kena ada semangat perpaduan, kesatuan dan komitmen, kesungguhan, kesefahaman dan juga toleransi daripada semua, merentasi pelbagai bangsa, agama dan sebagainya. Jadi kita perlu bersatu sebagai sebuah keluarga Malaysia untuk kita berhadapan dengan cabaran yang mana bukan kita saja tetapi seluruh dunia menghadapi cabaran yang sama. Dan alhamdulillah atas dasar dan platform itulah insya-Allah kita akan berjaya melangkah ke langkah seterusnya, iaitu endemik, tempoh endemik pada bulan Oktober. Because kita kena sedia maklum, WHO pun telah menyatakan bahawa kita perlu hidup bersama dengan virus COVID-19. Tetapi ini lebih pada self-disiplin. Sebab kerajaan telah memperkenalkan pelbagai SOP dan sebagainya. Termasuk juga penganjuran acara ini yang mana kita anjurkan dengan SOP yang begitu ketat. Tadi disebutkan ialah syaratnya adalah salah satu adalah sebagai contoh, mereka yang terlibat secara fizikal, tidak kira lah yang terlibat persembahan ataupun backstage, mereka perlulah telah pun lengkap dua dos vaksin dan perlu juga melalui swab test itu sendiri. Jadi ini merupakan syarat-syarat telah pun ditetapkan oleh pihak MKN dan juga Kementerian Kesihatan. Dan alhamdulillah seperti yang dilaporkan tadi, kesemua yang terlibat secara fizikal dalam acara ini telah pun memenuhi kedua-dua syarat tersebut. Dan sudah tentu satu lagi syarat-syarat lain yang asal perlu dipatuhi adalah sebagai contoh social distancing.
antara satu dengan lain. Sebab itulah untuk malam ini tidak ramai Yang hadir. melibatkan kehadiran VIP. Iaitu cuma lebih kurang 6 orang saja. Tambah pula kami daripada Putrajaya Kuala Lumpur pun cuma melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dan lepas itu Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa selaku Menteri Komunikasi dan Multimedia dan juga Pengerusi Jabatan Kursus Induk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Dan ada 2 Menteri Kabinet daripada Sabah sendiri, iaitu Yang Berhormat Datuk Ronald Kendi dan Datuk Dr. Maximus Ongkili. Dan juga ada juga wakil daripada Sarawak, Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri Sarawak sendiri yang hadir mewakili Ketua Menteri Sarawak. Jadi dan juga ada beberapa perikanan daripada kerajaan negeri sendiri. Dan termasuklah yang tidak lupa juga yang bahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara, Datuk Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri dan juga saya sendiri. Jadi makna kita perikanan daripada Kuala Lumpur ni cuma ada 3 orang saja. Jadi kita hadkan daripada kehadiran secara fizikal itu untuk memastikan supaya tidak ada lah, kita doa tidak ada orang kata apa kluster baru lah. Amin. Hasil daripada majlis ini kita berdoa semoga majlis pada malam ini berjalan dengan lancar. Dan kita berdoa cuaca pun pada malam ini menyebelahi kita. Amin. Walaupun semalam hujan ribut, petir dan sebagainya, ada kawasan-kawasan banjir di Kota Kinabalu. Betul. Tapi kita sama-sama berdoa semoga cuaca pada malam ini dalam keadaan baik. Dan majlis berjalan dengan lancar. Dan juga penonton di rumah turut terhibur dengan pelbagai sajian rancangan yang disediakan oleh RTM sebagai penyiar utama untuk majlis pada malam ini. Baik, itu dia. Apapun sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Sri atas kesediaan untuk bersama-sama kita. Sebenarnya ada banyak acara sebenarnya yang akan berlangsung kan, ataupun telah berlangsung sepanjang pelaksanaan sambutan Bulan Kebangsaan dan juga sambutan Hari Malaysia ini. Antaranya adalah cabaran #Momen Hari Malaysia 2021, tweet Our Aspirasi Hari Merdeka, Info on Wheels Merdeka semuanya. Dan untuk makluman Datuk Sri juga selain bersiaran secara langsung di Sabah FM, kami juga bersiaran secara langsung menerusi Facebook rasmi Sabah FM. Dan apa yang kita harapkan agar sekali lagi penganjuran pada malam ini akan mencapai objektif yang telah pun digariskan dan mudah-mudahan semua seperti apa yang dinyatakan oleh Datuk Sri tadi, kalau boleh janganlah ada kluster dan sebagainya. Datuk Sri, Dan satu lagi tidak lupa saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada pihak Kerajaan Negeri Sabah, semua agensi Kerajaan Negeri Sabah yang telah pun memberikan komitmen, sokongan dan saya lihat mereka begitu bekerja kuat. Termasuk juga agensi-agensi di bawah KKMM lah, iaitu RTM, Japan, Bernama dan juga Finas yang ada di sini dan juga MCMC, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia yang telah pun memberikan kerjasama dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan di sini, termasuk juga rakan-rakan saya, agensi lain daripada Putrajaya. Kita sentiasa bermesyuarat setiap hari 1 jam untuk memastikan supaya acara ini dapat dilangsungkan dengan baik, dengan lancar dan sebagainya. Jadi saya mengambil kesempatan di sini juga untuk mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Sabah. Pertama, kerana telah dipilih menjadi penganjur bersama untuk perayaan Hari Malaysia, dan juga tahniah atas persiapan yang telah pun mereka laksanakan setakat ini. Dan saya akhir sekali mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua penduduk Malaysia sini. Terima kasih Saudara Saad. Baik, mungkin ini satu yang keluar daripada topik lah Datuk Sri. Datuk Sri memang lama sudah, berapa lama dah balik Sabah tu Datuk Sri? Saya ingat kalau setakat Kota Kinabalu ni hampir 1 tahun tidak balik Sabah. Jadi mungkin ada makan. Tapi kalau kampung sudah saya ingat dekat 3 tahun tidak balik. 3 tahun dah balik Datuk Sri ya. Macam kami jugalah, sama jugalah. Walaupun di tanah sendiri Sabah ni kan Datuk Sri, sebab tidak boleh rentas daerah pun kita terpaksa patuh dengan SOP yang telah ditetapkan oleh MK. Jangan merentas daerah, itu yang penting. Itulah yang paling penting, patuh SOP. Patuh SOP. Baik. Okey. Okey, sekali lagi terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Sri Haji Muhammad bin Mentek. Terima kasih Sabah FM ya, menjemput bagus saya. Itu dia Ketua Setiausaha Komunikasi dan Multimedia Malaysia merangkap pengurusi jawatan kuasa kerja sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021. Sekali lagi jangan lupa untuk saksikan siaran secara langsung pada malam ini di saluran TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui siaran Sabah FM dan juga Nasional FM serta Sarawak FM. Juga anda boleh ikuti secara langsung di fanpage rasmi
Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, juga Radio Television Malaysia. Sehingga itu, kembali bersama-sama dengan Rubiah di Konti Sabah FM. Silakan Rubiah.